Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hi everyone. So, apa khabar? Lama kita tak jumpa kan? Alright. Okay, mudah-mudahan semua sihat sejahtera. Okay, saya ni akan buat pembentangan sedikit tentang tugasan diberikan oleh Dr. Jus ni. Alright, saya perkenalkan diri saya. Dulu Muhammad Abdul Rahim bin Habib dan akan present selepas ini adalah Puan Rasian Islimah binti Hamzah lah. Dan tajuk kami yang kami dapat ialah Group Managing Skill. Maksudnya kemahiran mengendalikan kelompok. So slide saya agak panjang sedikit. Saya cuba untuk pendekkan. So okey, nanti ada apa soalan tuan-tuan dan puan saudara-saudari boleh tanyalah Alright. Alright, baik. Ini adalah 4 perkara yang kami akan bincangkan dalam video ini dan saya akan membuat dua tugasan utama, tajuk utama dua di atas ini. Yang pertama ialah kemahiran untuk memulakan sesi kaunseling dan juga kemahiran intervensi untuk group kaunseling lah, kemahiran kaunseling kelompok. Alright. So, dua ini akan saya sentuh. Alright. Boleh kita teruskan? Boleh Okey. Untuk slide ni, saya memang banyak saya letakkan 19 perkara yang perlu ada untuk memulakan kaunseling kelompok. Alright. Okey. Daripada beginning the group hingga closing the first session. Alright. So, saya akan sepintas lalu je sebab masa diperuntukkan 10 minit dan saya harap saudara-saudara rakan-rakan boleh baca. So, pengisian slide saya ni saya ambil daripada buku Group Counselling Strategies and Skill daripada Jacob dan kawan-kawannya. Alright. Okay so, kita boleh mulakan untuk yang pertama. Baik, kemahiran pertama dalam memula kelompok, dalam beginning the group, dalam first session kita ialah memastikan impression ahli-ahli kelompok ataupun persepsi ahli-ahli kelompok kehadap kita dalam keadaan baik. Maksudnya kita nampak kita boleh membuatkan mereka rasa tidak terancam, ada persepsi-persepsi yang lain. Okey, maksudnya facilitator ada ketua kumpulan haruslah bersifat mesra mesra, dipercayai, membantu, memahami dan menerima tanpa syarat. Itu yang paling penting lah. Dan semua orang kan tahu kaunselor mesti menerima tanpa syarat siapa pun klien mereka dirujuk atau tidak. So, dalam persiapan bila masuk je setting dalam bilik tersebut, kaunselor perlu senyum ataupun ketua faksi ataupun ketua kelompok perlu senyum, memesra sikit So, dan perlu menjaga penampilan diri jangan terlalu selekeh dan sebagainya. Sebab itu menjejaskan impression ahli kelompok pada kita. Tapi janganlah terlalu smart sangat macam pergi betai bekot. Masih buat simple smart tapi itulah kemas. Alright. Okay, next. Ini contoh yang dibagi macam mana yang kita boleh lakukan kepada klien kita. Alright. Ini contoh yang anda boleh baca. Saya tak cukup masa untuk baca untuk anda. Cuma dia ceritakan, I'm really glad you are here. Maksudnya dia dah beritahu semua tu. The first, dia merasa dia memberi periktirafan kepada semua orang. Affirmation to semua orang. Alright. Untuk glad, maksudnya rasa saya bangga awak datang sini. Saya bertuah bersama-sama anda hari ni. Alright. Macam tu. Maksudnya dia dah, kaunselor telah menerangkan, masa dah bagi rasa keselesaan tersebut. So, ni adalah contoh yang diberi. So, dalam proses pertama, kita biasalah dalam kelompok, kita berkenalan antara satu sama lain dahulu. Dan seterusnya, ahli kumpulan akan bertanya nama,
Dia tanya nama satu-satu. Ni dia tanya berapa lama keluarga telah berpisah. Mungkin ini untuk kaunselor untuk dapatkan data. Okey. Tapi dalam proses anda membina hubungan, pertama sekali bila anda berkenalan, membina hubungan, jangan pergi terlalu detail dahulu. Mungkin ada peserta yang nak bercerita lebih lanjut waktu dia mengenalkan nama, terus nak bercerita. Kalau boleh tuan-tuan, puan-puan, cut dulu. Biarlah itu sesi berkenalan. So dia bersabar, mungkin contohnya kalau mungkin dia nak cerita masalah dia terus, jangan dulu. Bagi semua orang berkenalan dulu, barulah kita the next group ataupun dah selesa antara satu sama lain dan isu tu boleh dikongsi bersama, baru kita akan teruskan untuk sesi yang akan datang. Right, okay, next. Ini kita perlu membenarkan, dan membantu ahli kumpulan untuk berkenalan. Itu tanggungjawab kita. Berkenalan ni sangat penting, saudara-saudari sekalian. Membina hubungan ni. Building the rapport is very important. Supaya mereka kenal antara satu sama lain. Mungkin di situ mereka tahu persamaan perbezaan antara mereka. Dari situ. So, banyak aktiviti yang boleh kita lakukan dalam sesi bina hubungan ni untuk berkenalan ni. Okay. Okay, ini ada 3 aktiviti tersebut. Okay. Ni contoh aktiviti. Sebenarnya banyak aktiviti yang kita buat ni. Yang ni dicadangkan oleh Jacob lah dalam bukunya. Ada banyak aktiviti dah. Yang ni yang 3 saja boleh terangkan. Yang pertama, the name round. The name round aktiviti biasa. Kita berkongsi maklumat tentang diri kita. Okey, nama penuh saya Muhammad Abdul Rahim bin Habib, panggil saya Pak Su. Saya asal sini. Okey, cukup setakat tu. Pusing lagi to the name round sampai habis. Okey. The introduction diet ialah kita ambil pasangan dalam kumpulan kita, pasangan masing-masing, mereka antara satu sama lain akan berkongsi maklumat tentang diri mereka sendiri. Kemudian pada dah masuk kumpulan balik, yang pasangan berlainan akan bercerita tentang diri pasangan mereka. So mereka bercerita tentang tu, so ahli kumpulan akan dengar. Okay, the repeated diet ni ni berpusing. Maksudnya semua akan berjumpa dengan ahli-ahli kelompok lain tapi bercakap dalam ahli kumpulan yang dua berpusing lah. Semua dapat bertemu di hujung yang nanti. Alright. Okey, untuk ini setiap ketua kumpulan masing-masing atau profesi, kaunselor dan sebagainya, untuk saya yang penting paling pupuk leminda anda semua untuk pastikan grup tu nanti semua dalam keadaan positif sepanjang masa. Kalau boleh tone dia positif, bercakap benda positif. Memang dia akan mengeluarkan masalah tapi dia tak ada melabel-label perkara-perkara negatif. So tanggungjawab ketua kumpulan pastikan ahli kumpulan rasa semangat. Ketua kumpulan pun mesti rasa semangat dan dia apa yang berlaku dalam tu menarik perhatian, tiada yang mengeluarkan berinteraksi secara negatif dan tiada yang memotong tak memotong percakapan dan sebagainya. Dan kalau mereka bosan, kita alih perhatian mereka supaya mereka boleh banyak interaksi dalam kumpulan. So, setting a positive tone sangat penting. Right? Okay, ini contoh-contoh yang perlu ada do and don't setting in the tone. Right? Okay, bersemangat tu penting. Kreatif lah. Kaunselor, ketua kumpulan, fesi kumpulan mesti kreatif. Right? Dan cuba kawal semua editing yang apa yang berlaku dalam tu. Dan sangat-sangat mereka rasa selesa dengan anda. Right? Yang penting. Tapi yang seterusnya, jangan biarkanlah. Yang don't yang paling penting, jangan biarkan ahli kumpulan menyerang satu sama lain. Dan kalau boleh, jangan biarkan ahli kumpulan yang dominate. Maksudnya dominan sangat dalam tu. Dan jangan start dengan, kadang-kadang ada peraturan, memang ada rule dalam peraturan dan grup kita. So, kita perlu pastikan peraturan tu tidak menghalang mereka untuk berinteraksi, untuk mengekspresi diri. Alright? Okay. Baik. Next. Okay.
Ini kita perlu juga dalam kelompok kita menjelaskan tujuan kelompok ini. Ni perlu ada. Tujuan kelompok ni kita beritahulah kepada ahli kelompok apa tujuan ini ialah untuk apa. Kelompok ni untuk apa? Untuk perkembangan akademik ke, untuk stres ke dan sebagainya. So mereka ada arah tujuan yang jelas. Ada juga setengah kelompok yang tak ada arah tujuan yang jelas lah, tapi mereka bina waktu di dalam kelompok tersebut. Ada yang kumpulan yang waktu sesi kedua baru mereka clarify the kelompok. Ada setengah kelompok macam ni. Itu pun tak masalah. Tapi kita perlu fahamkan pada dia apa tu maksudnya kaunseling kelompok tu, apa peranan dia, tujuan dia, tu dah okey. Kalau ada lebih spesifik ada macam ni untuk dadah ke, untuk apa, kita untuk rokok ke apa ke, itu lagi baguslah. Alright. Dan seterusnya, anda perlu juga menerangkan apa yang tanggungjawab anda sebagai kumpulan. Ini dalam structuring pun kita, apa peranan kita perlu beritahu. Right? Dan kita perlu tengok pada etika-etika anda jugalah. Awak perlu fahamkan apa yang ketua tak boleh buat, FACI tak boleh, kaunselor tak boleh buat. Okey, ini contoh yang diterangkan. Saya harap tuan-tuan boleh baca dalam slide nanti yang saya telah berikan. Dan ini the next session ialah kita macam mana kita menerangkan dan kumpulan ini, macam mana ke sesi kaunseling kelompok tu bergerak, proses dia dan sebagainya. Ini sangat penting jugalah supaya mereka faham apa yang berlaku. Dan dalam kita menerangkan, kita perlu tengok apa yang berlaku, berapa fasa perubahan dan sebagainya. Mungkin sesi itu boleh kita terangkan. Kita beritahu tentang kebaikan-baikan kaunseling dan sebagainya. Itu sangat penting supaya mereka faham apa itu kaunseling. So, ini tanggungjawab kita. So, ni kita boleh buat dalam checking perception pun boleh. Right? Waktu mula stage. Ini contoh yang boleh dibuat. Okay, saya skip. Okay, baik. Yang ini pula. Okay, yang ni kita macam ni. Alright? Kita membantu klien untuk melihat apa persepsi dia tentang kaunseling kelompok ini. So, kita akan tanya seorang-seorang. Macam saya akan tanya apa expectation dia tentang kaunseling kelompok ini. Kalau kaunseling kelompok ini, expectation dia ni. Okay. Kita selaraskan semua supaya kita tahu. Mungkin ada negative thing dalam pemikiran dia. Okay. Contoh, okay Ali, apa yang anda hadapkan daripada kelompok kita ni? Okay, Ali beritahu Ali, saya harapkan saya boleh berhenti beribadah. Oh, okay. Saya jawab balik. Okay, good, Ali. So ada yang sama nak buat expectation macam ni. So Amin kata, saya pun sama juga. Lepas tu tiba Abu kata, saya sebenarnya saya tak nak berhenti daripada perbuatan ni. Saya nak teruskan je. So ada konflik di situ. Dari situ kita boleh selaraskan. Dan apa yang berlaku pada Abu tu kita boleh minta kita faham apa expectation yang berlaku dalam kelompok tu. Abu tu kita perlu kontrol dia. Baru kita tahu Abu ni mungkin something have to be done with Abu. So kita tengok apa expectation mereka pada kelompok tersebut. This is tanggungjawab kita lah dalam memulakan kelompok. Okay, next. Alright. Ini adalah kaedah yang sangat penting dalam kita melakukan sesi counselling, iaitu drawing out the member. Untuk mereka bercakap, mengeluarkan idea, mengekspresi diri, mereka itu sangat penting. So, macam mana nak buat? Ini yang saya akan kongsikan sekejap. Okey, dalam sesi ini, saya untuk membenarkan, kita harus membenarkan sesiapa bercakap dalam kelompok. Kita harus bertanya. Kalau mereka tak nak bercakap, kita harus bertanya mereka ataupun mereka untuk memberi pendapat dan sebagainya. Secara contohnya, Ali bercerita. Kita boleh gunakan tool lah untuk mereka, macam tool yang sesuai lah untuk mereka, untuk menggerakkan mereka untuk bercakap. Adalah salah satu cara lah. Apa yang terjadi, saya cuba, saya bawa isu kematian orang terdekat yang signifikan, kehilangan lah.
kehilangan. So bila seorang tu bercakap, okey, dia akan saya akan tanya lepas tu, ada lagi tak ada perasaan sama kehilangan macam A ni? Lepas tu B pun cakap ada kehilangan ini, C pun cakap ada ini. So bila seorang boleh buka diri dia, dan orang lain dapat mengasai apa dia, orang lain akan cuba untuk menceritakan apa berlaku pada dia juga. Dan benda tu akan jadi sportif. Maksudnya menyokong satu sama lain dalam kumpulan nanti. Alright. So, Al-Qaedah tool Daring Out ni memang sangat penting untuk kaunselor belajar. Macam mana untuk mengeluarkan mereka untuk bercakap. Okay. Next ialah menggunakan apa-apa aktiviti untuk mereka lakukan di dalam kelompok. Ini lebih kurang macam diet tadi round tu boleh. Cuma kita buat aktiviti untuk mereka rasa selesa, bertambah semangat untuk nak datang lagi ke kelompok ini. So, ini contoh-contoh yang boleh, yang ini yang boleh tuan-tuan baca. Tadi saya dah ceritakan. Ini yang boleh dibuat lah. Yang ni saya sukalah. Ini ayat yang sambung ayat. So, mungkinlah kertas, lepas tu mereka baca. Ini kumpulan yang mungkin yang kurang sangat bercakap, kita boleh minta dia untuk sambungkan ayat. Lepas tu dia present. Kita minta beberapa patah perkataan ke essay. So, dari situ kita dapat tahu apa yang boleh starting. So, kita buat ayat depan, lepas tu dia tulis-tulis sepanjang. Lepas tu dia explain kepada kita. Which is good jugalah aktiviti macam ni. Alright. Okay, next. Ini penting lah. Setiap masa kita boleh checking out the comfort level of the member. Keselesaan kita perlu tengok lah. Kadang-kadang ada yang tak selesa dengan satu isu yang dibawa tu. Ada yang kita tengok macam lain je rupa dia. Kita perlu tanyalah keselesaan dia kan. Ataupun waktu buat persepsi awal-awal dulu sebelum datang. Macam mana tahap keselesaan. Lepas di hujung sesi kita tanya tahap keselesaan berapa. Selalunya tahap keselesaan pada mula-mula kita boleh tengok Okey, kita buat 1 skala hingga 10. 10 sangat selesa. Ali kat mana sekarang? Ada 7, ada 6 dan 5. Macam tu. So, paling tinggi bagi saya tinggi ialah 7 lah. Kalau dia kata 7, okey. Lepas tu, mungkin sebelum sesi berhabis tu, kita checking lagi keselesaan dia dalam kelompok. So, dia selalunya akan ada pertambahan. Untuk keselesaan dia. Dari situ cara dia. Banyak lagi cara kita boleh tanyalah selain skala tu lah. So, ini soalan-soalan yang boleh tanya skala yang saya tanya kita tadi. Ini bertanya apa perasaan ni selepas sesi. How you feeling? Itu boleh. Tapi saya suka skala lah. Senang untuk tujuh. Kalau dia rasa 6, saya akan tanya, kenapa letak 6? Ada sesuatu ke? Saya macam tu lah. Okay. So, next, explaining group rule lah. Yang ni, yang dalam structuring kita pun ada, dalam perstrukturan pun ada. Yang apa yang perlu dibuat ialah kita pertama tentang kehadiran, tardiness, kebiasaan kerjasama. Kita perlu tahu macam mana untuk menghormati bila orang bercakap, tak boleh minum. Ini tu pula masing-masing lah. Tak boleh merokok, drinking during the session tak boleh. Mungkin ada syarat-syarat itu. Tapi eloknya kita minta klien ataupun kelompok tu cuba buat syarat supaya mereka bertanggungjawab. Alright. So, apa yang penting dalam ini, bila kita ada peraturan, mereka lebih menjaga adab mereka, cara mereka bercakap dengan satu sama lain. So, that's penting peraturan. So, kita boleh ingatkan pada sesi-sesi akan datang lah peraturan yang sama ni. Okay. So, ini yang kita lakukan kita kan ada pemegang teori-teori kita kan. Macam saya pegangkan person-centered theory, alright, dengan saya guna humanistik lah dengan Gestalt. So, apa yang kita perlu terangkan pada mereka tentang apa itu, contohnya saya buat dalam kelompok, saya buat psikodrama. Psikodrama ni ialah satu teknik-teknik dalam Gestalt, macam mana dia nak express pada perasaan daripada orang lain yang sedikit pada dia dalam 5 orang tu. So, kita terangkan satu-satu apa itu konsep psikodrama. Dia berkonsep macam empty chair dan sebagainya. So, mereka faham. So, kadang-kadang kita gunakan term-term yang
apa nama, yang mereka tak faham. So kita perlu jelaskan dulu. Macam RBT kan, A, B, C, D, E tu apa pemikiran tidak rasional, kita boleh jelaskan. Maksudnya kita letak kertas apa pemikiran tidak rasional, tetap terdengar. Ataupun kita lampirkan untuk mereka, ataupun apa-apa saja untuk mereka mudah faham. Right? So guna tu kertas ke dalam group pun saya rasa tidak ada masalah, as long tidak mengganggulah perjalanan group tu. Aktiviti yang lain. Okay. Next. So ini anda perlu faham tentang macam mana interaksi dalam kelompok anda. Anda perlu memahati sikap-sikap mereka. Siapa yang manners dia bagus, siapa yang pensenyap, siapa yang suka dominan, yang suka kuasai perbualan, yang menyokong satu sama lain. Yang ada yang apa perkara yang kritikal lain lah. Mungkin suka condemn, dia gelak-gelak kawan bila bercerita. Ada macam tu. So kita perlu tengok dulu pada first session ni. Kadang-kadang takut yang dominan sangat, mungkin dia susah sikit. Bila dalam kes kelompok saya pergi ke sekolah Juvana, saya tengok bila seorang tu dominan, orang lain takut nak bercakap. Sebab dia di luar pun dia seorang yang banyak mempengaruhi orang, maksudnya dia menguasai semua orang. So ketua Fesi have the plan macam mana nak mengendalikan person yang ada yang mempunyai critical issue ni. Alright. Ada juga yang kita perlu sensitif tentang budaya mereka. Mungkin mereka tak suka tentang perkara-perkara tertentu lah. Contoh dari segi ada yang dari segi agama disebut tentang perkara-perkara sensitif, kita perlu juga letak dalam peraturan lah. Have to tengok juga. Perceptionnya berbeza kan. Mungkin dalam kelompok tu, kalau kelompok dewasa tiba-tiba ada seorang mengaku dia mungkin pernah melakukan seks luar nikah, orang lain macam, kita boleh tanya, adakah semua orang okey dalam ni? Sebab ni kita perlu jelaskan apa yang berlaku. Kita rasional balik lah pada guru. Sebab mungkin dia orang tengah sensitif dengan perkara-perkara yang berbeza ni kan. So okay, next. Ni contoh okay, cutting off member. Ni cutting off member ni sangat penting jugalah. Kalau cutting off member ni, kalau ada terlalu dominan sangat ni, kita perlu potongkan dia. Bukan interrupt dia cara baik lah. Beritahu. So bila kita interrupt, macam saya interrupt, saya puji dia dulu, lepas tu saya akan bagi orang lain bercakap. Right? Contohnya, okay, saya ada ni cerita, okay Ali, very good cerita awak ni. Okay, so saya tengok awak cerita sini, kita buat reflection dulu, baru kita akan, so apa pendapat Abu tentang perkara yang Ali ceritakan tadi. So itu salah satu cara cutting off saya lah yang saya gunakan. So cutting off juga diperlukan untuk juga kalau dia tak fokus dengan matlamat perbincangan malam tu, dia meleret panjang cerita lain. Alright? Okay? So mungkin ini akan menjejaskan ketidakselesaan ahli-ahli kelompok lain, rasa bosan. So cutting off very, very important. So kalau boleh semua terlibat tu lagi seronok. Okay, fokus to the content kalau boleh. Kalau dah ada spesifik modul gerak kerja dalam kelompok anda, mungkin ada setengah orang ada structuring modul dia, modul yang berstruktur. Fokus dengan modul tu, mungkin untuk study skill ke apa kan. Right? The purpose untuk dia tu the content dalam group tersebut. Okay. So ini macam mana kita perlu juga untuk minta dia tanya, kita perlu address question untuk dia lah ada masa. Kita beritahu mereka boleh tanya soalan. Jangan risau, it's going to be okay untuk ini. Right? Okay, getting member to look at other member. Ini bila berlaku pernah saya alami dalam kelompok ni. Saya jadi seorang yang ketua yang
Saya tak dominan. Jadi laser flare, mereka berkelompok, isu yang sama, tapi mereka ambil peranan. So, kelompok saling membantu satu sama ahli kelompok membantu dalam isu masalah tersebut. So, mereka panjanglah cerita malam tu jugalah. So, it's a good thing. Maksudnya member tu saling uh, membantu. Tapi proses yang kali per session ni saling tak akan berlaku ni lah. Saling akan tertentu. So, kita boleh beritahu lah mereka supaya saling memberi feedback antara satu sama lain. Right? Closing the first session. Ini closing the first session. So, ketua kumpulan, kaunselor, ketua FESI harus tahu lah. Apabila di tahap akhir ini, alright, pada tahap akhir ini, saya harap contohnya yang beritahu, saya harap anda semua selesa dalam kelompok ini. Mungkin ada apa-apa soalan tak nak tanya? Dia tanya. Reaction kita beri skala tadi 10. Selesa tak di hujung ni? Dah selesa. Okay. So dari situ kita boleh tengok reaction mereka. Reaction tu kita cari maklumat, kita kumpul. Kalau ada mereka yang tak ada rasa selesa, right, kita boleh bawa ke tepi, keluarkan, kita bincang pada individu ke individu. Mungkin di situlah nak selesaikannya apa kerisauan mereka. Tarik mereka keluar selepas sesi, kita bincang. Macam mana Alright. Alright. Okay, next. Inilah soalan-soalan yang perlu ditanya. Macam mana sesi hari ni? Okey tak semua? Ni soalan yang saya beritahu tadi lah secara ringkas. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari boleh baca lah. So, kita masuk pada sesi kedua pula. Ini kemahiran intervensi untuk group counselling. Ini yang mungkin pernah kita belajar waktu dalam kemahiran counselling individu. So, saya depan ni kita cuba, mungkin ada benda-benda yang boleh kita buat dalam kelompok ini nanti. Yang active listening, reflection, ni skill-skill lah yang dinyatakan oleh Jacob. Saya gunakan Jacob ni sebab saya rasa Jacob ni senang difahami. Right? Saya guna using dia sekarang. Right. Okey, kita teruskan Okey, yang seterusnya, yang skill pertama ialah active listening. So, Corey dia kata kan, kalau kita nak jadi kaunselor FESI dalam kumpulan, yang pertama yang perlu kita ada ialah kita perlu mendengar, bukan saja dari perbualan dia, tadi kita tengok pada konten isi kandungan apa yang diceritakan, tengok suara dia tinggi atau rendah, body language dan gaya bahasa dia. Kita perlu tengok. Kadang-kadang mungkin dia ketawa, tapi dia cerita masalah, dia menangis tapi dia kata dia selalu nangis malam tapi dia gelak-gelak. Something wrong, mungkin kita boleh tanya sesuatu di situlah. So, kita perlu jadi dengar yang baik lah pada klien kita. So, kita tengok apa yang berlaku. Apa berlaku lah, dengar. Memang susah lah, banyak kan bercakap. Alright, pada mula-mulanya jadi kaunselor kelompok memang rasa susah lah, cabaran lah sedikit. Tapi lama-lama kalau anda berlatih selalu, insyaAllah boleh buat. Okay, reflection. Reflection ni sangat penting. Kita dah belajar dengan reflection itu dalam kelas kaunseling individu. So, rasa reflection ni saya tak perlu cerita. Banyak reflection isi, apa lagi, perasaan, dengan pengalaman dia. Itu kita boleh gunakan reflection yang digunakan. Dan reflection ni sangat penting. Reflection saya ada beza. Saya suka buat reflection. Setiap kali dia bercakap, kita reflect balik. Sebab kita cakap reflect balik, baru tanya soalan. Kalau amalan guru saya, dia buat reflection tu perlu dibuat dulu, barulah question. Setiap kali kelompok. Supaya mereka, reflection ni ibarat cermin juga tau. Bila mereka bercakap, kita lontar baik, itu cermin bagi mereka. So, mereka sedar sesuatu. Kadang-kadang kita beri reflection yang kompleks. Ada yang saya belajar reflection kompleks lah. Itu level motivational interviewing. Saya buat. Alright. So, dia akan reframing pemikiran dia. Dia boleh ubah.
Kenapa aku cakap macam tu tadi macam tu. So ini bagus jugalah reflection ni. Kalau boleh amalkan selalu, alright? Okay. Ini contoh tadi kita clarification dan questioning. Ini amat penting. Okay, clarification. Kita membuat clarification and questioning. Penjelasan dan memberi soalan. Ini sangat penting lah. Kalau kita beri penjelasan, contohnya saya rasa tak sesuai tak benda, contoh yang guru ahli kata, saya rasa kita tak sesuai dengan benda tu, berbincang benda-benda tu dalam kelompok ini. So sebagai kelompok kita macam mungkin agak blur dengan apa ahli cakap. So kita tanya ahli, so boleh tak jelaskan balik apa yang benda-benda tu yang awak tak suka. So kita baru kita faham apa dia tak suka, dia cerita situ, itu kita beri penjelasan. Questioning kita soalan-soalan terbuka lah untuk menggalakkan dia berkuasa. Tapi soalan jangan terlalu kerap ditanya. Kalau boleh banyakkan questioning. Kalau kita bertanya tepat pada konten tu. Itu lagi makna lah soalan, kualiti soalan dalam kelompok tu. Right? Okay. Okay. So ni contohnya yang digunakan. So ini ialah summarizing, membuat rumusan. Rumusan ni boleh penting kalau banyak maklumat dalam tu, dan kita rumuskan dalam sebagai ketua kelompok. Itu sangat penting. So dalam kelompok tu kita boleh buat rumusan pada awal sesi. Contohnya sesi kedua. Sesi kedua ni contohnya. Alright. Okay. Pada sesi yang lepas, tuan-tuan ada ahli ada cerita ni, Abu ada cerita ni dan sebagainya. So itu sebagai rumusan juga pada permulaan ni. So untuk mengingatkan mereka balik apa yang berlaku. Rumusan juga boleh di hujung setiap sesi dan sebagainya. Right? Dan rumusan ni juga ahli kumpulan tu boleh memberi rumusan. Dan kita buat kesimpulan yang lebih lah. Pertambahan yang lebih. Right? Okay. Jelas simple je penjelasan ni. Harap semua faham lah. Right. Ini contoh. Dan ini adalah benda yang paling penting dalam kaunseling kelompok bagi saya lah. Sebab ini ialah kita mengaitkan satu linking antara satu ahli kelompok dengan satu kelompok yang lain. Okey, ini mengaitkan cerita-cerita tu, kita linking dengan peserta kelompok yang lain, ahli-ahli kelompok yang lain. Contohnya, okey, Aminah kata saya dulu pernah didera oleh pakcik saya sehingga saya merasa terluka. Okey. So, ahli kelompok lain pun kita tanya. Apa benda kita tanyalah, linking lah kita tanya. Okey, terima kasih Aminah cerita macam tu. Apa pendapat Abu tentang cerita yang diterima itu? Dari situ Abu beri feedback. Apa pendapat ni, beri feedback. So bila feedback tu kita dah menggalakkan berkaitan antara ahli kelompok tu beradu. Dia kira rapat lah. Bila Aminah dengar, dia benda satu yang positif daripada ahli kelompok yang lain, dia rasa selesa, dia akan dapat sesuatu kebaikan, dia lebih positif, dia rasa yakin untuk expression dalam kelompok itu. Right? So, this is sangat penting lah dalam kelompok pada awal-awal. Dia sangat penting untuk memastikan mereka terikat bersama. So, okay, macam bonding together lah. Okay. So, ini contohnya. So, mini lecturing and information giving. Ini berlaku yang saya katakan tadi bila kita ada maklumat mungkin tentang sesuatu benda yang perlu kita sampaikan. Mungkin tentang teori ni. Contohnya RBT kan. Kita perlu cerita dalam kelompok A, B, C, D, E. Supaya mereka faham. Tapi make sure bila kita jelaskan, bila kita membagi maklumat tu, jalan-jalan mereka faham, pertama, seronok, relevan, sesuai dengan masalah yang mereka. So, jangan cerita banyak sangat lah. Sikit-sikit. Kalau mereka panjang sangat, kita bagi 30 minit. Aduh, macam ceramah dalam kelas pula kan. So, 5-8 minit dah cukup. 5 minit pun, asal mereka tahu konsep tu.
Tak perlulah cerita siapa peminat teori RBT tu, tak apa. RBT konsep ABCD, contohnya RBT ABCD macam mana? Actuarial Belief System, okey apa? Kesannya, consequences dan sebagainya. Right? Okay. So yang ni lain boleh teruskan. Saya okey. Alright, dalam kelompok ini kita perlu menggalakkan mereka memberi supporting, menggalakkan mereka dalam mengalami apa-apa yang berlaku dalam kelompok tersebut lah, macam isu mungkin ada kebimbangan ke dalam kelompok. So ahli kelompok tu itulah menyokong satu sama lain. Kita minta galakkan menyokong individu tu, supaya individu tu terasa selesa sangat dalam kelompok, rasa selesa dan bertambah baik. So kita pun boleh sebagai ketua kelompok kita perlu buat affirmation untuk affirmation ni macam kita buat pujian lah, mengiktiraf dia. Bila dia bercerita satu, dia bercerita satu, kita puji dia. Bila kita puji orang ni is good, dia akan lebih bersemangat. Positive setting tone, itulah. Alright. Tone setting, ini pun sangat penting. So ada dalam kelompok kita yang mungkin banyak isu, tapi setting kita, tone suara kita pun penting juga bila kita bawa kumpulan untuk mempengaruhi mood kita. Right? So mood yang baik dalam kelompok ketua kumpulan tu sangat penting dan kita perlu bina. Bila bunyinya dia cerita sedih, kita pun slow sikit suara tone kita. Saya faham keadaan Aminah dan ingat peristiwa persedihan di situ. Okay. Contoh. Okay. So tone. Bila mereka tak serius, tone kita tinggikan sedikit, tegas. Saya harap semua orang faham bahawa ini peraturan yang kita tetapkan pada mula sesi tersebut. So kita perlu belajar untuk main tone, supaya dapat dynamic sikit lah dalam kumpulan tu. Okay. Next. Ni contoh-contohnya tone sesuai. Kita boleh tanya juga, consider ni soalan pada diri kita, macam mana tone sesuai, very formal ke, informal ke, adakah ada relax bercakap, ada kompran atau menyokong, ada serius ataupun relax saja, ataupun di tengah-tengah, serius dan relax tu. So kalau boleh di tengah, ada masa serius, ada masa relax. Kalau sebagai versi Okay. Modeling. Okay. Modeling dan self-disclosure. Dalam modeling ni ialah kita macam mana kita melihat seseorang itu dalam self-disclosure tu macam mana kita menceritakan diri kita sendirilah tentang seseorang. So benda ni ada juga berlaku dalam kelompok lah, di mana versi dengan ketua kumpulan akan mendedahkan sedikit tentang diri mereka. Jangan tentu contohnya, siapa yang paling signifikan dalam hidup anda semua? Boleh tak cerita kepada kelompok? Okay. Contohnya, macam saya menyanjungi mak saya yang banyak membantu saya, dia ceritalah. Okay. So, Ali juga macam mana? Siapa yang ada? So, diri saya sebagai seorang kaunselor, saya ada dedah sikit disclosure. Itu boleh, tapi jangan terlalu dalam. Just untuk spark mereka untuk bercakap je. Dan merasai persamaan. Itu saja. So, tingkah laku kita ni akan menjadi modeling mereka. Modeling ni kita diikuti oleh mereka. Okay. Ini intervention yang paling penting jugalah. Use the eyes. Tengok mata scanning, yang non-verbal cues mereka macam mana. Macam mana bila dia tunduk semacam, tengok bosan, kita harus gunakan mata kita ni yang sepasang ni untuk menarik mereka untuk berinteraksi. Bila tengok mata kita tengok dia boring, kita tanya dia. Kalau dia orang ni kurang bercakap hari ni, kita tanya dia, guna mata kita kan.
Alright, untuk menggalakkan. Okay. So, kita dari mata juga gerakan non-verbal, ada tengok pergerakan dia betul ke, cakap betul ke, tak ke, cues dia. Mana tahu. Itu terpulang pada diri kita lah, macam mana melihat situasi di dalam grup tersebut. Okay, use of voice. Okay, ini terpulang pada semua orang, macam mana ingin menggunakan suara masing-masing. Suara yang tinggi, suara rendah, tone yang mana, macam mana suara yang sesuai untuk menolong dalam kumpulan, macam mana bunyinya. Oh, saya rasa awak ni macam ni. Bagaimana untuk menjadikan kelompok itu lebih meriah, kita naikkan suara sikit. Macam tu. Right? Okay. Kadang-kadang kita tengok jugalah, kadang-kadang kita terikut-ikut lah dengan ahli grup kita kan. Dia sebut lembut, kita tiba-tiba lembut juga. Itu biasa berlaku lah. So, guna suara yang sesuai, use a voice yang sesuai supaya menjadikan grup anda lebih baik. So, use leader. Energy ini skill sangat penting jugalah. Energy. Setiap kali kita masuk dalam kumpulan tu, energy kita mesti dalam keadaan baik. Apa-apa masalah yang berlaku di luar, dalam diri kita, jangan masuk dalam kumpulan. Have to turn off. Okay, jangan fikir. Fokus pada ahli kumpulan kita sekarang. Okay, energy kita mesti dalam keadaan baik, stable dan tidak beremosi. Right? Okay, ini pun dalam penting jugalah. Saya identify the allies lah. Maksudnya kita punya carilah siapa yang boleh untuk bercakap dahulu, yang kita boleh, misalnya ada kelompok kan, kita kena seorang, kita bincang dulu, buat cerita yang lebih lebih besar. Lepas tu dia akan mempengaruhi ahli-ahli kelompok yang lain untuk bercakap juga. Right? Saya pernah buat ni dalam sesi kelompok saya. Contohnya pengalaman yang melucukan dalam hidup saya. Seorang tu saya minta dia seorang yang ahli kelompok tu saya kenal. Saya suruh dia cerita dahulu pengalaman melucukan yang sangat-sangat melucukan. So semua orang gelak. So yang lain pun akan buat cerita yang lucukan. So mereka akan berani untuk bercakap. Okay? Alright? So ini yang penting kita faham tentang understanding, multicultural understanding. Malaysia, budaya berlainan. Mungkin dalam grup kita ada orang putih ke nanti. So have to faham apa yang kemampuan dia. Mungkin dia tak faham apa yang berlaku. Ada daripada negara lain masuk dalam kelompok tu. So ada certain word mungkin mereka tahu. Okay. Kita perlu jelaskan balik. Culture kita Malaysia lain, luar negara lain. Kalau ada. Kalau ada. So, sensitivity juga pun faham lah. Jangan bercerita tentang kaum lain dan cerita macam perlu ketawa-ketawa. Itu melabel kaum-kaum lain. Itu sangat tidak digalakkan lah. So, kita perlu understanding. Okay. Hampir di hujung ya. Ini rujukan saya. Saya suka Jacob ni. Sebab Jacob ni buku yang saya rujuk untuk buat kaunseling kelompok. Terima kasih kepada semua yang mendengar saya punya video. Melihatlah video saya, mendengar pun boleh dan sebagainya. Saya harap anda semua akan faham tentang video ini. Dan tak faham boleh tanya saya, PM saya. Alright guys, terima kasih banyak-banyak. Dan kita jumpa dalam kelas. Kalau ada peluang, saya ingin menunjukkan demo pada anda tentang teknik-teknik ni. Alright? Okay, terima kasih. Jumpa lagi.